Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Diharapkan semoga ketakwaan itu menjadikan kita benar-benar beriman dengan Allah taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, iaitu orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dan berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, iaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengingatkan hamba-hambanya supaya jangan sekali-kali mengabaikan diri daripada mengingati Allah dalam apa jua keadaan. Ini kerana Allah Ta'ala memberi jaminan kepada orang-orang yang mengingatinya dengan ganjaran dan kebaikan. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang dibacakan di awal khutbah tadi bermaksud, oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Sidang hadirin sekalian, zikir bererti mengingati sesuatu di dalam hati. Ia dapat dilakukan dengan hati ataupun secara lisan. Selain daripada zikir dengan lisan, kita juga dituntut untuk menzahirkan ingatan dalam bentuk tingkah laku yang menunjukkan bahawa diri ini selalu dalam pengawasan Allah Ta'ala. Contoh bentuk tingkah laku seperti memenuhi kewajiban, menuntut ilmu, bekerja mencari rezeki yang halal disertai niatnya ikhlas dan segala urusan yang dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah amat digalakkan ke atas umat Islam dan bagi ahli zikir pula memperolehi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam hadis kursi riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la yang bermaksud, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar akan mengetahui siapa yang termasuk ahli yang mulia itu. Para sahabat bertanya, siapakah ahli yang mulia itu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu ialah ahli majlis zikir di masjid-masjid. Hadis kursi di atas menunjukkan tentang kedudukan yang tinggi bagi ahli-ahli zikir di dalam masjid. Di dalam hadis disebutkan ahli yang mulia, dan siapakah mereka ini? Mereka ialah orang-orang yang berhak mendapat kemuliaan, keutamaan dan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapat pahala yang dilipat gandakan di akhirat selain memperoleh kebahagiaan di dunia. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menggalakkan berzikir. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf ayat 205. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Yang maksudnya, dan sebutlah serta ingatlah akan Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri, serta dengan perasaan takut melanggar perintahnya, dan dengan tidak pula menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Sidang Jumaat yang diberkati Allah, sebagai hamba Allah yang beriman,
Ingatlah kita kepada Allah pada setiap masa. Janganlah kita membuka ruang kepada syaitan untuk menghasut dan menggoda kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Setiap kali kita hendak membuat sesuatu, hendaklah kita selidiki terlebih dahulu apakah perkara yang hendak kita lakukan itu diredai oleh Allah atau sebaliknya. Di antara cara-cara untuk kita terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan selalu membaca Al-Quranul Karim, berzikir kepada Allah dengan zikir yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan para ulama, menghadiri majlis-majlis ilmu dan bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, orang yang berkumpul di mana-mana rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan bertadarus bersama, nescaya diberikan ketenangan oleh Allah kepada mereka, dilimpahi rahmat kepada mereka, dilindungi oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka bersama orang-orang yang berada di sisinya. Daripada huraian tadi, dapat disimpulkan seperti yang berikut. Yang pertama, digalakkan kita untuk melakukan zikrullah secara berterusan, sama ada bersendirian maupun bersama-sama jemaah. Yang kedua, berzikirlah dengan rasa tawaduk dan takut kepada azab-azab Allah dengan sepenuh hati. Yang ketiga, ingatlah Allah, kerana dengan mengingatinya, hati dan jiwa akan bertambah tenang dan tenteram. Dan yang keempat, taatlah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan ingatlah kepadanya selalu dengan beribadah serta takut melakukan larangannya. Firman Allah dalam suratul Ahzab ayat 41 dan 42. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bersyukurlah kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Oleh itu, marilah kita bersama-sama membasahkan lidah kita, berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita selalu ingat akan Allah Taala, pasti Allah Taala akan ingat kepada kita. Amalan berzikir ini memberikan kelebihan kepada pengamalnya dan memiliki hikmah keistimewaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah." Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang maksudnya, orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram kerana mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati manusia menjadi tenang. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazar wa uzunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum anhu wazaja. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara, akhirat jugalah tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapat kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksaan api neraka. Allah berfirman dalam suratul Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Yang maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat
yakni memberi penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala bencana, wabak penyakit, mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, ailan al-asyairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakan Haris Syariatik, Sultan Ibrahim ibni Al-Mahum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, kepada Permaisuri Johor, Tunku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة ومبتدعة السيئات والمشركين وكل من هو عدو للدين. اللهم فرج هموم المسلمين وقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.